Assalamualaikum, selamat pagi, salam Ramadan. Okey, uh, bulan Ramadan tahun 2024. Ni adalah video pertama saya pada environment baru. Kalau boleh tengok, saya berada pada studio baru. Studio, kita panggil studio lah. Bilik kerja saya. Dan dia agak kecil, sempit. Mungkin akan ada kelemahan daripada segi audio sebab bilik ni agak sound problem sikit lah. Dia bergema. Okay, lighting pun agak fail. Yalah, bilik sempit, nak letak lampu agak bermasalah sikit lah. Tapi tak apa, dia tak menghalang saya untuk share apa yang saya tahu. Alright, 2 hari lepas, 3 hari lebih kurang, 2 atau 3 hari lepas, saya ada menulis sedikit cerita mengenai cam sensor dan juga crank sensor untuk enjin 4 silinder, 6 silinder EFI. Okay, saya tulis kat situ, saya rasa dah macam jelas, detail. Tapi sebab saya pun dah lama meninggalkan kerja-kerja menulis ni, bila saya baca balik, saya rasa macam saya sendiri pun macam keliru sikit lah. Apa benda yang saya tulis tu sebenarnya. Dan selang sehari macam tu, saya dapat banyak PM ataupun DM yang tanya macam-macam. Mungkin dia kurang faham, kurang jelas pasal cerita saya tu, ataupun dia baru nak belajar, start from zero. Okay, saya tak salahkan dia. Mungkin apa yang saya terangkan tu pun mungkin confused lah, kurang jelas. Okay, jadi nak bagi senang faham, mudah nampak, saya akan lukis. Okay, bantuan whiteboard kat belakang ni. Bulan Ramadan ni kita santai je sebab saya buat video ni pun pukul 4 pagi. Nak tunggu sahur. Jadi sekarang pun dressing baru bangun tidur. Kita santai-santai je. Okay? Kebetulan saya ada sedikit masa lapang. Jom. Okay. Kita pergi balik kepada whiteboard ni. Sekejap ya. Kawasan. Kita cerita pasal enjin 4 silinder dengan 6 silinder. Start kat mana ni? Okay, kita start dekat crank sensor dulu. Crank sensor, okay, dia adalah biasa jumpa adalah jenis digital ataupun kita panggil Hall effect sensor. Dia ada 3 wire, 5 volt, signal dengan ground. Okay, saya biasa panggil ni sebagai digital sensor sebab dia punya signal adalah dalam bentuk digital. Okay, crank sensor ni nak berfungsi, dia kena ada satu lagi benda, iaitu sensing plate. Okay, yang mana sensing plate ni dia ada gigi. Okay, dah nak habis. Okay, dah nak habis. Dia ada gigi. Maaflah lukisan buruk. So, kat sini ada satu gigi sini. Bilangan pun tak betul. Anggap je lah betul lah bilangan gigi ni.
lebih kurang. Kalau kira pun tak, bilangan dia tak betul, tapi tak bagi faham. Okay, sensing plate ni, alamak, dah habis. Jadi, biru. Okay, sensing plate ni, dia bersambung dengan crankshaft. Apabila crankshaft berpusing, sensing plate ni pun akan berpusing. Okay. Kalau korang tengok sensing plate ni, dia akan ada satu gigi yang special, pelik, ataupun satu gigi yang lain daripada gigi-gigi yang lain. Kadang-kadang korang jumpa gigi tu lebih besar. Okay, kadang-kadang korang jumpa gigi tu double. Dia double macam ni. Okay, dia double macam ni. Lebih kurang dia double. Bergantung pada pembuat enjin tu. Okay, tapi hari ni saya nak tunjuk double, gigi besar. Okay, sewaktu sensing plate ni, yang gigi besar ni, berada pada sensor, kedudukan piston dia macam ni. Ada dawat tak semua ni? Okay, warna purple. Okay, ni silinder 1. Okay, itu piston je. Okay, piston 1, piston 2, piston 3, piston 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 1 dengan 4 ni akan berada pada TDC, top dead center. 2 dan 3 akan berada pada BDC, bottom dead center. Pada sensing plate 1, kita panggil sensing plate 1 lah, yang besar ni, 1. Piston 1 dengan 4 paling atas, piston 2, 3 paling bawah. Clear Okay. Lepas tu crankshaft akan berpusing. Crankshaft ni akan berpusing. Sensing plate ni pun akan ikut berpusing. Katakan dia berpusing 180 darjah. Jadi sini akan jadi kecil. Yang besar akan berada kat sini. Okay. Coba ada besar macam ni. Besar tu akan berada di sini. Dia berpusing lah. 180 darjah. Okay. So, pada waktu ni, piston akan jadi macam ni pula. 2, 3, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Piston 2, 3 berada pada TDC. Piston 1, 4 akan berada pada BDC. Okay. Jadi, crank sensor ni, tujuan dia adalah nak bagi tahu ECU, computer box tu, kedudukan piston. Okay, kalau dia sensing gigi yang besar, ECU akan tahu, okay, piston 1 dengan 4 berada paling tinggi, 2, 3 paling rendah. Tapi selepas katalah dia ni 36 gigi dah, senang nak kira. 36 gigi Jadi ini adalah gigi ke 18. 14, 18, 36. Okey. Selepas sensor ni detect 18 gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Okey. Jadi sensor ni akan memberi 18 kali
on signal kepada ECU. So ECU tahu, okey dah cukup 18 kali. Maksud dia piston dah berubah kedudukan. Yang mana piston 1/4 paling rendah, piston 2/3 paling tinggi. Lepas tu dia pusing lagi. 180 darjah. Sini pun akan pusing lah. Sini akan jadi pendek balik. Dan yang panjang tadi akan duduk dekat sini. Okey, yang 18 tadi duduk sini lah. Pada waktu ni, lepas dia pusing tu, 360 lagi. Dia pusing, piston akan balik duduk pada ni. Okey, 1/4 paling tinggi, 2/3 paling rendah. Jadi ECU tahu kedudukan piston melalui crank sensor dan juga sensing plate. Okey. Ini yang sistem canggih ni dia keliru sikit. Tapi ECU tak tahu. Okey. Yang mana satu lejang. Maksud dia silinder 1 ni lejang apa? Silinder 4 ni lejang apa? Silinder 2 ni lejang apa? Silinder 3 ni dah lejang apa? Sebab kedudukan piston dia sama, dia sepasang. Sama juga macam ni. Ni dah lejang apa ni? Tak tahu. Waktu ni, satu ni paling tinggi. Mungkin dia berada di penghujung lejang mampatan. Nak masuk lejang kuasa. Yang ni pula penghujung lejang exhaust. Nak masuk lejang intake. Okey. Jadi dekat sini ECU nak bagi isyarat ataupun nak bagi arahan kepada injektor untuk tembak minyak. Dan nak bagi arahan kepada spark plug coil untuk close spark. Tapi tak tahu. ECU tak tahu yang mana kedudukan yang mana. Kalau dia bagi ikut suka dia je, enjin tak hidup. Okey. Ini fungsi crank sensor. Datangnya fungsi cam sensor. Okay. Nak naik ke atas takut tak nampak, kita ke belakang. Cam sensor. Okay, warna orange pula. Dia adalah variable sensor. Jadi dia dua wire. Ataupun saya panggil dia sebagai analog punya sensor. Dan dia akan ada cam. Dia nak detect cam. Detect cam biasa dekat hujung cam yang panjang tu. Dekat hujung cam tu, dia akan potong cam tu supaya menjadi bulan sabit. Biasanya pusat sini macam ni. Sudut 45. Sudut 45 bulan sabit. Okey, ini cam. Tapi dekat ujung dia, dia ada benda ni. Jauh pula. Okey. Semua orang tahu. Crankshaft dia berpusing tak sama laju. Dia ratio 1:2. Maksudnya satu pusingan camshaft sama dengan 2 pusingan crankshaft. Crankshaft pusing 2 kali, camshaft baru pusing sekali. Okey. Apabila cam sensor ni dia detect besi yang ada pada hujung camshaft tu, dia dalam posisi on. Okey. Dan apabila dekat bawah ni detect gigi panjang atau gigi besar, ECU tahu piston 1/4 top dead center paling tinggi. Dan ECU tahu sekarang camshaft dalam posisi on. Kat sini engineer dia akan shift dalam ECU computer box tu, yang mana pada waktu ni piston 1 adalah lejang kuasa.
piston 4 adalah lejang intake. Jadi ECU akan bagi isyarat kepada silinder 1 supaya spark plug dia nyala. Pop. Dan bagi isyarat kepada silinder 4 supaya injektor dia tembak minyak. Clear? Okay, clear. Jadi piston yang akan turun, piston 4 akan turun, piston 2, 3 akan naik. Dia akan jadi macam ni lah, berpusing lagi seround. Sini akan jadi pendek, sini akan jadi panjang. Lebih kurang lah ni ya. Okay, bila dah pusing jadi macam ni, 180 darjah, 2, 3 atas, 1, 4 bawah. Ingat, ini satu nisbah 2. Sini pusing 180, sini hanya pusing 90. Jadi sekarang camshaft akan duduk dalam posisi macam ni. Okay? Sensor ni masih lagi on. Dan kat sini ECU dah tahu dah jalan 18 gigi. Okay, masa ni, waktu ni engineer dah save dalam ECU, dalam computer board, yang mana piston 3 lejang kuasa, piston 2 lejang intake. Maksud dia plug, spark plug tu dia akan nyala pada piston 3 dan minyak petrol ataupun injektor akan tembak minyak pada silinder 2. Okay, faham? Alright. Kemudian pusing lagi 180 darjah. Pusing lagi 180 darjah. Yang panjang duduk sini balik. Tapi kat sini akan berpusing 90 darjah sahaja. Jadi dia akan jadi macam ni. Okay, waktu ni cam sensor dalam posisi off. Off campur dengan gigi panjang. ECU akan tahu, okay, sekarang piston 4 pula berada pada lejang kuasa. Jadi spark plug nombor 4 akan nyala. Dan injektor nombor 1 akan tembak minyak. Okay. Pusing lagi. Crankshaft ni akan pusing lagi. Sini akan jadi pendek. Sini akan jadi gigi besar. 180 darjah. Ini akan berpusing 90 darjah. Macam ni. Okay. Signal daripada cam sensor off. Signal daripada crank sensor dah jalan 18 gigi. Jadi ECU tahu piston 2, 3 berada pada top. Dan bila ini off, dalam memori ECU tu dia akan bagi tahu piston nombor 2 lejang kuasa, piston nombor 3 lejang intake. Jadi spark plug nombor 2 akan nyala. Injektor nombor 3 akan tembak minyak. Lepas tu berulanglah dia, berulang sampai korang matikan switch. Okay, clear Jadi cam sensor dengan crank sensor jalan seiringan. Sekiranya data ataupun input daripada
cam sensor dan crank sensor ni salah, lari, tak betul, maka ECU pun akan menerima false data. Jadi ECU pun akan memberi ignition timing dan injection timing yang salah. Okay, boleh menyebabkan enjin semput, boleh menyebabkan enjin tak ada power, boleh menyebabkan enjin mati tak hidup-hidup. Okay, clear? Simple je, dia ringkas je. Okay, ada juga pertanyaan, ada tak enjin yang hanya pakai salah satu je? Sama ada dia pakai cam sensor saja ataupun dia pakai crank sensor saja. Ada. Enjin yang kita jumpa selalu. Canary, Kelisa, Viva. Enjin 3 silinder. Enjin 3 silinder, dia pakai salah satu. Sama ada dia pakai crank sensor ataupun dia pakai cam sensor. Sebab enjin dia, kedudukan piston dia tak sepasang kedudukan piston dia berbeza-beza. Jadi dia lain sikit. Yang tu kalau nak cerita panjang pula. Jadi kita cerita lain kali. Okay, hari ni nak cerita hal crank sensor dan cam sensor saja. Okay? Kita jumpa lagi lain kali. Sekian.